Hey guys, what's up? Assalamualaikum. Selamat datang ke Bob Perspective. Okay guys, hari ni saya nak buat satu review ringkas mengenai satu filem yang agak menarik saya baru tonton. Filem tahun 2019, tahun lepas, bukan filem baru. Sebuah kisah benar. Tapi sebelum tu, jangan pelik kenapa saya pakai benda ni semasa buat review. Saya tak dengar lagu pun. Cuma saya nak pakai mic ni nak dapat audio yang lebih baik pasal saya buka kipas takut mengganggu. Okey, filem Richard Jewell yang bertajuk Richard Jewell mengisahkan Richard Jewell, seorang security guard yang bercita-cita nak jadi FBI, bercita-cita nak jadi polis. Cerita ni menggambarkan Richard Jewell ni, perangai dia macam mana, dia character developmentnya sangat bagus untuk cerita ni. Memang dia fokus pada Richard Jewell ni, develop watak tu supaya kita dapat betul-betul kenal dengan Richard Jewell ni. Dia seorang yang begitu dedikasi dengan kerja dia. Dia sangat menghormati undang-undang, dia sangat menghormati orang-orang lain pun. Dan dia duduk dengan mak dia, seorang anak yang sangat baik. Dan dia sangat bercita-cita nak jadi pihak berkuasa lah. So, nak dijadikan cerita. Kisah ni menceritakan seorang yang sepatutnya jadi hero, tapi sudah ditwist menjadi seakan-akan villain dalam cerita ni. Okey, ceritanya bermula pada masa tu Summer Olympic dekat Atlanta. Dan masa dia tengah berkawal tu, tiba-tiba dia nampak satu backpack yang mencurigakan terletak dekat bawah satu bangku dekat situ. Dan situ ramai orang lah, memang ada kawasan ramai orang. Dan dalam masa yang sama, pihak polis dapat panggilan yang kata ada bom dekat situ. So nak dijadikan cerita, kebetulan pula Richard ni nampak beg tu. Dan so dia pun panggil polis. Dia pun bagi tahu kawan-kawan polis dia ada beg yang sangat mencurigakan. Mula-mula polis-polis ni macam buat macam alah tak apalah, ini beg siapa tertinggal ke apa tak. Tapi nasib baik dia berkeras untuk suruh check juga apa ada dalam beg tu. So polis tu datang check, memang betul ada bom. So secara kebetulan dia dapat menyelamatkan ramai orang lah. Sebab kalau polis tu nak cari saja from scratch kat mana tak tahu kan. So ramai orang dapat diselamatkan. Jadi dia punya twist pula adalah bila dia mula jadi suspek untuk kejadian tu. Dia dituduh orang yang letak bom kat situ pasal nak jadi hero. So pasal orang ramai tahu yang dia ni betul-betul nak jadi nak pengiktirafan, nak dapat jadi polis. Macam tu lah orang punya pandangan pada dia kan. Macam mungkin dia ni yang buat pasal dia nak orang anggap dia hero dan mungkin dia dapat masuk ke jadi polis ke FBI ke melalui jalan tu. Pihak FBI ni pun mula suspek lah, mula menyiasat Richard Jewell ni walaupun dia orang tak ada proof pun. Dan kebetulan ada seorang FBI ni, dia bagi satu leak, dia bocorkan yang rahsia FBI tengah nak siasat Richard Jewell ni kepada seorang wartawan perempuan ni. Patutnya benda tu tak boleh cerita official pula, confidential. Dan dia cerita, adalah sebab kenapa dia cerita tu. Dan perempuan ni besoknya keluarkan pula berita, dikata yang FBI tengah menyiasat Richard Jewell. Dan cara dia selalu, itu salah satu yang digambarkan dalam filem ni adalah jahatnya media ni lah. Cara dia menggambarkan tu terus nampak macam Richard ni jahat. Dengan gambar yang digunakan pun untuk masa dia keluarkan dekat paper tu, dengan reaksi muka Richard ni yang nampak macam memek muka jahat. So bila media dah menggambarkan sesuatu yang macam tu dengan dia punya headline, tajuk-tajuk dia yang seakan-akan provoke yang Richard Jewell ni jahat, so orang yang membaca, dia punya mindset akan ingat, okey, memang betul Richard Jewell ni yang jahat. Sebenarnya FBI tak ada apa-apa bukti pun lagi yang nak kaitkan Richard Jewell ni. So kisah dia macam tu. Dan kebetulan Richard Jewell ni pernah kerja dengan seorang lawyer ni. Dan dia minta tolong dengan lawyer tu. Lawyer tu pula memang baiklah dengan Richard ni dan dia sanggup nak tolong. Dan dekat situlah bermula FBI datang rumah dia semua, ambil barang-barang dia semua. So mak dia memang sedih lah, anak dia yang sepatutnya Vira ni
dah terbalik. Jadi macam orang jahat pula kan dalam cerita ni. Hinggalah pada satu hari tu FBI panggil Richard ni dengan lawyer dia untuk diorang soal siasat. Kali ni betul-betul official punya, diorang nak soal siasat betul-betul. So masa diorang bertanya-tanya tu, sebab FBI memang tak ada apa langsung bukti. Okey, lagi satu yang membuatkan FBI ni terus menerus nak siasat dia ni walaupun tak ada bukti, pasal dia punya background pun satu hal juga mencurigakan. Pasal dia ni dengan simpan senjata banyak dekat dalam rumah. Nampak macam seorang lelaki yang lonely yang duduk dengan mak. Macam dia ada sifat-sifat orang-orang yang macam tu lah. Dan dia juga pernah ada kes menyamar jadi polis. Dia tahan orang kat tepi jalan, menyamar jadi polis. So benda-benda yang macam tu memang tak membantu dia dalam kes ni lah. Lawyer dia pun pening tak lah kepala. Tapi tetap benda tu tak boleh jadikan bukti lah. Hingga pada satu hari diorang soal siasat dia ni dengan lawyer dia ni, dia soal jawab sampai satu tahap Richard Jewell ni dah bengang. Part ni memang best. Saya suka part ni. Dia bahasakan balik FBI tu. Dia kata, sebenarnya korang ni nak charge aku ke tak? Kan? Korang ada bukti apa? Korang ada ke bukti? Apa yang korang buat ni akan beri lebih keburukan dari kebaikan. Pasal bayangkan akan datang kalau ada security guard yang lain yang nampak benda yang sama dia nampak, mungkin nampak benda-benda bahaya, contoh macam dia nampak bom, mungkin security guard tu akan buat tak tahu je. Sebab dia takut, mungkin aku akan jadi macam Richard Jewell. So dia adalah benda dia bahasakan lagi, lepas tu dia keluar. Lepas tu tak lama lepas tu, dalam beberapa bulan kemudiannya, diorang tengah duduk dalam satu cafe ni, datang FBI tadi tu. Datang bawa surat, dan surat tu menyatakan yang diorang memang tak ada apa-apa, tak boleh nak charge pun Richard Jewell ni, dan Richard Jewell ni memang bebas, tak bersalah. So masa tu, momen tu, masa dia dapat tahu yang dia tu tak bersalah, dia punya lakonan, expression dia masa tu, memang gol lah, memang gol. Memang dia halus dia punya penjiwaan dia tu. Kita boleh rasa lah seorang yang selama ni rasa diri dia macam buat baik tapi orang salah anggap dengan dia, tapi akhirnya dia declarekan tak salah. So dalam filem ni dia memberikan kepada saya dua ending yang best lah. Dua bahagian. Yang pertama, dia diisytiharkan tak bersalah tu officially, dan kali kedua tu setelah 6 tahun tak silap saya, dia dah, masa tu dia digambarkan Richard ni dah jadi polis. Dia dah memang officially jadi polis, dan kemudian datang lawyer ni tadi. Simple je scene ni, tapi memang best. Lawyer dia cakap dia orang dah jumpa orangnya. Siapa? Richard tanya. Orang pengebom yang sebenar. So kalau saya sendiri yang merasakan keadaan tu, pertama tu memang kita diisytiharkan tak bersalah tu kita dah lega lah. Tapi kalau dah diberitahu yang jumpa pula lagi pengebom yang sebenar, itu memang betul-betul dah totally freedom. Pasal kalau siasatan kata tak bersalah, mungkin akan ada orang yang akan macam FBI tu sendiri kata, bila dah bagi surat tu mengatakan yang tak bersalah tu, tapi dia personally kata, aku rasa klien kau ni memang salah. Mungkin akan ada orang lain yang macam tu. Kadang-kadang undang-undang menentukan salah atau benar seseorang tu, dia masih ada kemungkinan kan, betul dan tidak. Kalau contoh orang mempunyai lawyer yang bagus kan, dia buat salah pun dia mungkin dapat lepas. Macam tu lah juga dalam kes ni, mungkin akan ada orang yang ingat dia disiharkan tak salah, tapi mesti ada yang ingat, aku rasa dia memang salah. Tapi bila dah kata jumpa betul-betul orang yang bom tu dan buat pengakuan dia yang bom benda tu, dia yang meletakkan bom dekat situ, so satu dunia dah tak boleh nak kata apalah, bukti dah ada orang lain yang mengaku. So dia memang 100% tak terkait dengan benda tu, dan dia dah menjadi hero yang sebenar lah. Sebenarnya cerita macam ni tak ada apa-apa sangat yang kita boleh ceritakan dari sudut sinematografi dia ke, dia punya camera work ke. Tapi untuk cerita macam ni memadai dengan penyampaian cerita yang berkesan. Pengarah pun, Clint Eastwood pun
menyampaikan cerita ni dengan berkesan. Dia mengatur plot tu, susunan emosi tu. Tapi apa yang paling stand out pada saya adalah dia punya lakonan Richard Jewell, watak Richard Jewell ni dengan mak dia. Masa ada mak dia buat press conference cakap dengan wartawan, macam mana dia rasa. Masa tu wartawan semua dah terdiam dan tak tahulah, mungkin dia orang ada rasa bersalah ke tidak, tak tahulah. Ya, lakonan lawyer dia memang. So saya rasa itu saja review saya untuk kali ni. Sebelum ni saya ada review filem-filem yang mungkin macam The Platform, Vivarium, cerita-cerita yang twisted sikit, cerita-cerita yang unik, cerita yang metaforik. Tapi cerita yang kali ni dia memang straightforward sebab kisah benar, tak ada apa yang twist pun. Cuma dia bermain dengan emosi lah, lakonan semua itu. Dan endingnya pun memberi kepuasan lah kepada saya yang menonton. Saya memang tak suka sad ending. Saya suka keadilan diberikan kepada orang yang sepatutnya. Dan okay, that's it. That's about it. Guys, jangan lupa subscribe saya, Bawa Perspektif. Komen kalau korang dah tengok filem ni, korang rasa okay ke tak okay. Like kalau korang suka. Dan stay at home. Jangan pergi mana-mana. Membantulah negara kita dengan duduk di rumah. Okay guys, Assalamualaikum. Peace out.